Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat pecinta Al-Quran semua, insya-Allah. Untuk kali ini kita menyambung bacaan buku La Tahzan kita, dan kali ini kita akan sampai kepada tajuk yang ke-9, iaitu teguhkanlah kepribadian anda. Jadi sebelum saya mulakan, marilah sama-sama saya mengajak sahabat-sahabat kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala salah dan silap kita, sama ada yang kita sengajakan maupun yang tak kita sengajakan, sama ada dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kerana Nabi SAW yang maksum, yang mulia pun beristighfar kepada Allah satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Ada riwayat yang menyatakan sampai 100 kali satu hari. Jadi apatah lagi kita, manusia biasa yang tidak lekang daripada melakukan silap dan salah, daripada melakukan kesalahan, dosa kepada Allah dan juga dosa sesama manusia ini. Jadi marilah sama-sama kita beristighfar, insya-Allah dengan lafaz Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, alhamdulillah, seterusnya marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan usaha dan pengorbanan baginda lah Islam itu sampai ke dalam lubuk hati kita, dan insya-Allah akan berterusan ke dalam jiwa dan hati zuriat keturunan kita, insya-Allah sehingga kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, selamat pagi semua. Selamat pagi kepada Syarifah Abbasiyah, selamat pagi kepada Hanam Wahab dan juga kepada yang lain. Jadi diharapkan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Jadi tajuk kita seperti biasa, hari ini kita nak membincangkan bicara santai, ya. Sambil-sambil sahabat-sahabat boleh komen, insya-Allah boleh berikan pendapat sahabat-sahabat, ya. Kita bicarakan tentang teguhkanlah kepribadian anda. Kalau semalam kita bicara tentang usirlah kekosongan dengan kesibukan, jadi insya-Allah sahabat-sahabat pun telah merancang untuk mengisi masa-masa lapang yang Allah berikan. Kerana baki yang Allah bagikan kepada kita, baki usia yang ada kepada kita itu pun kita tak tahu banyak mana yang tinggal. Kita tak tahu banyak mana yang tinggal. Baik, mungkin sahabat-sahabat nak tulis poin ini. Sebenarnya poin yang penting yang nak saya sampaikan ini ialah, sebenarnya umur manusia adalah 2/3 atau kurang daripada usia yang sebenar. Saya ulang. Sebenarnya kehidupan kita itu adalah 2/3 atau kurang daripada kehidupan yang sebenar. Contohnya, alhamdulillah semua, alhamdulillah. Jadi Allah berikan kita kesempatan sekali lagi. Sebelum tu boleh tak saya minta sahabat-sahabat sharekan dahulu. Kita minta kita panjang-panjangkan dahulu. Kita tekan button share dulu, dan juga insya-Allah berikan heart dan juga thumbs up, insya-Allah, supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi. Baik, saya katakan sebentar tadi bahawa sebenarnya kita ni hidup 2/3 saja daripada umur kita ataupun kurang. Kenapa saya katakan demikian? Katakan seseorang itu hidup 60 tahun. Bererti kehidupan dia adalah 40 tahun ataupun kurang. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dalam harian kita itu, kita ada 24 jam satu hari. Average, ya, average manusia ini tidur saja 8 jam. Setuju? Setuju? Kita katakan average lah.
Mungkin sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sahabat-sahabat ni rahmati Allah, mungkin terkurang sebanyak, tapi kalau dikumpulkan daripada mula-mula kita lahir sehingga hari ini, average-nya seorang manusia itu tidurnya 8 jam. Baik. 8 jam bererti kalau 24 jam satu hari dibahagikan kepada 8, kita ada 3 bahagian. 3 bahagian. Ini bererti kalaulah kita hidup 60 tahun, minta ada sahabat yang tolong tulis. Kalau kita hidup 60 tahun umur kita, bererti kita habiskan masa untuk tidur saja pun sudah 20 tahun. Saya ulang. Ini benda ni nampak, kita dengar 8 jam satu hari Ustaz tidur. Tapi sebenarnya 8 jam itu jika dikalikan dengan 60 tahun, kita akan ada 20 tahun waktu yang kita habiskan untuk tidur sahaja. Baik. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kita baki lagi hidup di dunia ini, katakan lagi 9 tahun. Kita ada masa 9 tahun saja lagi nak buat ibadat, nak mengumpul harta. Harta yang saya masukkan ialah nak mengumpulkan pahala, ya? Nak mengumpulkan pahala, bekalan untuk bertemu dengan Allah. Bererti dalam masa 9 tahun yang berbaki itu, kita akan menghabiskan masa untuk tidur saja sudah 3 tahun. Jadi yang baki sebenar adalah 6 tahun. 6 tahun itu pun belum lagi ditolak dengan waktu-waktu yang kita bazirkan. Banyaklah waktu-waktu yang kita bazirkan ni, ya? Waktu kita tengok drama Korea, waktu kita tengok cerita Hindustan, itu belum campur lagi waktu tengok macam-macam lah, Gegar Vaganza lah, apalah. Bukan kita tak bagi tengok, tetapi fikir-fikirkan. Mungkin ada nanti kalau orang TV tahu dia marah saya kata lagu ni kan. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya, benda yang lara, benda yang melalaikan dan menghabiskan masa, tidak membawa ke apa-apa faedah ke dalam diri kita. Jadi masa yang berbaki itu tidak banyak. Jangan kita bazirkan dengan benda-benda yang tidak mendatangkan keuntungan kepada diri kita di akhirat. Rugi. Kerana kita datang ke dunia ini hanyalah sekali sahaja. Peluang yang kita ada untuk mengumpul sebanyak mungkin ibadah adalah sekali ini saja. Tidak ada peluang yang kedua, tidak ada peluang yang ketiga. Inilah satu-satunya peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengumpul sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa pulang. Baik, setuju tak dengan poin apa yang saya sampaikan tadi? Kalau setuju, boleh tak saya dapatkan heart dan juga thumbs up. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita sharekan dahulu. Baik, kalau ada sahabat-sahabat nak berkongsi sedikit cerita ataupun pengalaman berkenaan dengan tajuk kita hari ini, silakan, iaitu teguhkanlah kepribadian anda. Baik, kita ini hidup ini jangan mudah meniru-niru ciri kepribadian ataupun cara hidup orang lain. Sama ada individu lain, kumpulan lain, rakyat negara lain, kaum lain, bangsa lain. Itu poin yang nak disampaikan daripada tajuk ini, iaitu jangan pula kita meniru-niru cara hidup orang lain, bukan cara hidup kita yang sebenar, kerana dia merupakan satu petaka bagi diri kita. Kita dijadikan dengan ciri kita yang khas. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita dengan ciri kita yang tersendiri, yang khas. Orang-orang yang lupa dengan dirinya sendiri. Kadang kita nak tiru macam-macam lah gaya orang kan. Cara bercakapnya, cara berjalannya, cara hidupnya, cara berpakaiannya. Sedangkan semua orang diberikan cara yang tersendiri, dengan kemampuan yang berbeza-beza, keadaan yang berbeza-beza. Jadi jangan pula kita meniru-niru cara orang lain. Jadi itulah poin yang pertama yang nak kita sampaikan. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poin yang penting tersebut. Sebelum itu, alhamdulillah, terima kasih yang tolong share, Ada ramailah yang dah tolong share di sini. Mak Teh dah tolong share, Rokia Dola, Sarina Osman dan ramai lagi.
yang dah share, dan juga salam untuk semua. Selamat pagi saya ucapkan. InsyaAllah kita mulakan pagi kita dengan satu bicara santai yang ringkas dan pendek, dan insyaAllah padat untuk kita membahaskan tentang bagaimana kita membetulkan syakhsiah diri kita supaya kita menjadi seorang insan yang berjaya insyaAllah, bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat. Baik. Yang kedua yang kita nak sampaikan poinnya ialah sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam lagi sehinggalah hari ini dan juga sehinggalah hari kiamat nanti, Allah tidak pernah menciptakan dua orang sama. Itu poin yang kedua yang kita nak sampaikan ialah semenjak daripada zaman Nabi Adam lagi sehinggalah zaman kita sekarang ini dan zaman yang akan datang sehingga kiamat, Allah tidak menciptakan dua orang sama, identical, exactly identical. Tidak ada. Kalau ada pun kita kata orang kembar pun dia ada perbezaan. Mungkin seorang tu mukanya lonjong sikit, seorang tu muka dia tidak, maksudnya yang pastinya ada perbezaan. Ada sedikit perbezaan yang Allah ciptakan. Itu dari segi rupa saja, dan sudah pasti dari segi perwatakan dan cara hidup dan sebagainya, pasti ada perbezaan. Jadi jangan kita memaksa diri kita untuk meniru orang lain, kerana ia akan memakan diri kita sendiri, kerana dia akan membunuh kepribadian kita sendiri, ciri khas yang Allah berikan kepada kita. Kerana setiap kita itu ada kekuatan kita masing-masing, ada kelebihan kita masing-masing. Setiap individu itu diciptakan dengan kelebihan masing-masing. Tak perlulah kita nak tiru-tiru jiran. Ni kadang-kadang kita suka meniru-niru orang, gaya hidup orang, sehingga kita lupa bahawasanya kita mempunyai had dan cara ciri hidup kita yang tersendiri. Kita nak tiru orang macam-macam. Hari ini manusia berlumba-lumba ingin mengatasi satu sama lain, khususnya dalam bab material. Tengok orang naik kereta tu, dia pun nak naik kereta tu. Orang pakai beg tertentu, dia pun nak dapatkan beg tertentu, jenama tertentu, kan. Orang pakai kasut itu, dia pun nak pakai kasut itu. Orang boleh berjalan ke satu tempat, dia pun kalau boleh nak pergi juga, nak pergi bercuti di tempat orang yang orang tu pergi. Maksudnya kita hidup ni nak tiru orang. Kita tidak ada pegangan hidup kita yang tersendiri. Pegangan hidup yang tersendiri. Baik. Ada yang tanya, Ustaz dah sarapan belum? Belum lagi. Tetapi di tangan saya ni ada satu secawan air. Boleh saya minum? Alang-alang sahabat kita tanya, Muhammad Izmar tanya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, tak apa, sarapan nanti. Sekejap saja bicara santai kita ini, sekejap saja insya-Allah. Jadi sahabat dapat apa poin yang nak saya sampaikan ini. Kita jadi diri kita sendiri. Jangan kita nak meniru orang sehingga akan memakan diri kita. Macam saya kata tadilah, kita tengok orang pakai pakaian itu, kita pun nak pakai itu. Kita tengok orang naik kereta itu, kita pun nak naik kereta itu. Kita tengok orang beli beg tangan itu, kita pun nak beli beg tangan itu. Kita tengok orang beli kasut itu, kita pun nak beli kasut itu. Jadi hidup kita ini penuh dengan kepura-puraan. Kita tidak menjadi diri kita yang sebenar. Ingatlah seperti mana yang saya nyatakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala pun telah tidak mencipta manusia itu sama daripada zaman Nabi Adam lagi. Bukan saja rupa parasnya ada perbezaan, kepribadiannya ada perbezaan, hatta apa? Ini thumbprint ini. Bukan thumbs up, tapi kalau nak bagi thumbs up pun boleh, silakan. Tapi saya nak sampaikan ialah ni, thumbprint ini. Allah berkata dalam Al-Quran, wala nusawwiya bananah. Maksudnya bananah ini. Thumbprint ini pun tidak sama. Semua orang mempunyai cop jari yang
tersendiri. Walaupun kita lihat cop jari ni, thumbprint ni bukan besar mana pun, tetapi tidak ada satu pun yang sama di antara satu dengan yang lain. Jadi marilah kita menjadi diri kita yang sebenar. Kita merupakan, ataupun kita ini diciptakan berbeza daripada orang lain. Tidak ada orang yang sama. Sejarah telah membuktikan. Sebelum ini pun tidak ada yang pernah sama, sekarang pun tidak ada yang sama, dan sampai bila-bila pun tidak ada orang yang diciptakan sama. Jadi kita tidak sama dengan kawan kita, hatta kita tidak sama dengan kakak kita, kita tidak sama dengan adik kita, kita tidak sama dengan abang kita. Walaupun kita datang daripada perut ibu yang sama, adik-beradik pun ada beza-beza. Setuju tak kalau saya katakan? Adik-beradik pun ada berbeza-beza. Kita berbeza dengan ahli keluarga kita sendiri dari segi kepribadian dan perwatakan dan sebagainya. Dan Allah telah mencipta kita itu dengan ciri khas yang tersendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Qad alima kullu unasim mashrabahum." Sesungguhnya tiap-tiap satu puak itu telah mengetahui tempat minumnya sendiri. Maksudnya setiap orang itu dah ditentukan bagaimana kehidupannya. Juga pada surah Al-Baqarah ayat ke-148 Allah berfirman, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Dan bagi tiap-tiap umat itu ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Jadi seperti yang saya katakan tadilah, umur kita pun tak tahu baki banyak mana. Kalaulah umur kita baki 9 tahun, saya bagi tahu apa? Kita tidur saja pun, kita bakal tidur, kita akan tidur pun dah 3 tahun. Jadi baki yang sebenar lagi 6 tahun. Dalam 6 tahun itulah kita nak habiskan masa untuk memasak, kita nak habiskan masa untuk bekerja, bercucuk tanam, menjaga halaman rumah, macam-macam lah. Jadi pastikan kita melakukan, kita menggunakan masa yang berbaki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin, ya. Betul, rezeki pun Allah berikan kita itu berbeza-beza dengan satu sama lain. Jadi jangan tiru orang. Lepas ni kalau kita rasa kita nak buat apa, kita buatlah dengan kepribadian dan kemampuan diri kita sendiri, tanpa kita berpura-pura untuk meniru orang lain. Hiduplah sebagaimana kita diciptakan. Jangan kita cuba nak mengubah cara bercakap kita, cara kita berpakaian, cara kita bergaul dengan orang hanya semata-mata ingin menjadi orang lain, bukan diri kita yang sebenar. Jadi kerana semua itu akan membunuh diri kita sendiri. Semua itu akan memenjarakan diri kita sendiri. Kenapa? Bila kita cuba nak tiru orang ini, akhirnya kita tidak menjadi diri kita yang sebenar, dan ianya akan membuatkan dalaman kita itu tertekan. Sebab itu ramai orang depres, mengalami depression dan sebagainya. Ketenangan jiwa itu tidak dapat dicapai. Kerana kalau kita lihat tona kulit kita, warna kulit kita pun berbeza dengan kawan-kawan kita. Jadi Allah SWT ingin kita itu menjadi diri kita yang sebenar, menjadi hamba Allah yang hakiki, hanya memikirkan bagaimana untuk menyembah diri kepada Allah SWT. Seperti mana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Jadi kita habiskanlah fikiran kita ini, masa fikir kita itu, dan masa kita melakukan sesuatu itu untuk menyembah Allah, demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata hikmah, la yakun ahadukum imma'atan. Janganlah seseorang di antara kamu menjadi tidak berpendirian. Jadi kita marilah kita berpegang teguh dengan pribadi kita sendiri. Umat manusia itu dalam pelbagai macam tabiat dan wataknya adalah seperti tumbuhan. Kita ni sebenarnya dari segi perwatakan, ciri dan sebagainya
sebenarnya tidak jauh beza dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang diciptakan pendek, ada maksudnya rendah lah, rendah. Pokok tak panggil pendek lah kan, rendah. Ada pokok yang tinggi, macam-macam. Ada pokok yang tinggi naik, ada pokok yang merendang, ada pokok yang menghasilkan bunga, ada pokok yang menghasilkan buah, ada pokok yang warnanya hijau. Macam-macam lah color ni bunga. Ada bunga yang merah, ada bunga yang kuning, ada bunga yang biru, macam-macam adalah. Semua itu diciptakan berbeza-beza. Pisang juga tidak sama dengan jambu. Jadi kalau kita dijadikan sebagai pisang, jangan kita berpura-pura ingin menjadi jambu, kerana kecantikan diri kita sebenar apabila kita menjadi pisang. Sebab kita dicipta sebagai pisang. Itu bidalan lah, itu contoh. Ya, itu contoh. Kalau kita diciptakan sebagai pohon ros, jangan pula kita berlakon ataupun berpura-pura menjadi bunga kemboja contohnya. Sebab ros akan cantik bila dia menjadi ros, dan kemboja cantik dengan dirinya sebagai kemboja. Ya. Jadi tak perlulah kita berpura-pura untuk menjadi orang lain. Begitulah sesungguhnya dari segi cara bercakap kita, cara bergaul kita, cara bekerja kita dan sebagainya adalah kerana Allah SWT telah menciptakan diri kita dengan kebesarannya berbeza-beza. Jadi oleh itu jangan pula kita sesekali mengingkari tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi insya-Allah sebelum kita berakhir, saya ingin ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat, iaitu tajuk kita untuk esok hari insya-Allah. Tajuknya mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong tulis, iaitu terimalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita untuk esok hari insya-Allah, terimalah qada dan qadar Allah. Itu tajuknya. Terimalah qada dan qadar Allah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis. Sebelum kita mengakhiri perbincangan santai kita, jadi saya mohon sahabat-sahabat share dahulu, tekan button share, dan insya-Allah berikan heart dan juga thumbs up sebagai tanda memberi sokongan bagi saya meneruskan insya-Allah bersama-sama kita membentuk peribadi kita dengan kita membincangkan isi kandungan daripada sebuah buku yang bagi saya insya-Allah akan dapat membentuk diri kita menjadi insan yang lebih kuat dalaman dan lebih kuat luaran insya-Allah, menjadi insan yang mempunyai peribadi yang tersendiri, yang insya-Allah memastikan diri kita itu menjadi hamba Allah yang berjaya bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat. Jadi sebagai rumusannya, marilah saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, kita menjadi diri kita yang sebenar mulai hari ini, kerana baki umur yang Allah berikan ini sudah tidak banyak. Sudah tidak banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, jikalah Allah berikan kesempatan untuk memanjangkan umur kita, untuk kita bakal bertemu dengan Ramadan yang tidak lama lagi menjelang. Tanamkan rasa rindu dalam diri kita. Kadang kita manusia ini, manusia akhir zaman ini, kadang kita berbeza dengan para sahabat dan para alim ulama. Kalau boleh kita berbetulkan apa bezanya. Selalunya mereka akan, para sahabat, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka akan excited, akan ternanti-nanti merindui kedatangan bulan Ramadan dan bersedih apabila Ramadan sampai ke penghujung. Terbalik dengan kebanyakan daripada kita, termasuk saya lah, kadang-kadang itu kita fikirkan apa dia? Iaitu kita ni yang kita nanti-nanti bukan Ramadan itu. Yang kita nanti-nanti itu Aidilfitri, hari raya itu yang kita nanti-nantikan. Puasa dah lagi, preparation untuk raya tu semua dah buat dah. Baju rayanya, kasut rayanya, langsir rayanya, kuih rayanya, dan pelbagai-bagai lagi lah. Pelbagai lagi. Kita terlalu excited menantikan Aidilfitri yang akan datang, sehingga kita lupa bahawasanya peluang melalui
Ramadan itu adalah satu nikmat yang sangat besar, ya, kerana ia hanya ianya ada balasan ataupun ganjaran yang disediakan bagi mereka yang beribadah di dalam Ramadan itu tidak terhitung. Darah hinggakan Allah telah menyatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk diriku dan akulah yang akan membalasnya. Berapa banyak Allah nak balas itu terpulang kepada Allah, mengikut berlandaskan keikhlasan hambanya. Jadi ala kulli hal saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk yang ringkas daripada pagi ini. Jadi jangan lupa, insya-Allah janji temu kita membicarakan tajuk yang menarik esok, iaitu terimalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa pagi esok janji temu, dan petang ini kita mengaji Al-Quran sama-sama. Boleh? Baik, aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu di ruangan yang akan datang. Terima kasih.